Salam sejahtera semua, apa khabar? Tema perbincangan kita pada hari ini ialah Guru Berjiwa Pendidik. Dalam video kali ini, saya ingin membentangkan Sistem Pendidikan Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), aspirasi dan hala tuju sistem pendidikan, serta kesannya terhadap guru berjiwa pendidik. Pendidikan adalah nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. Tanpa sistem pendidikan yang komprehensif dan mantap sejajar dengan perkembangan negara, boleh dianggap sebagai gagal dalam melaksanakan tanggungjawab kepada rakyatnya. Oleh itu, profesion perguruan memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan untuk membangunkan modal insan negara yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, selaras dengan visi dan misi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Oleh yang demikian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025 telah dilancarkan untuk memperkasakan sistem pendidikan demi melahirkan rakyat Malaysia yang mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Hasrat PPPM ini adalah untuk meningkatkan status pendidikan negara di mata dunia supaya selaras dan sejajar dengan perkembangan yang berlaku di negara lain dan seterusnya dapat menjadi penanda aras di peringkat antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara selaras dengan objektif PPPM iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan negara dengan memberi tumpuan kepada akses kepada pendidikan, meningkatkan standard, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimalkan kecekapan sistem. Baik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Setiap pelajar di Malaysia mempunyai hak untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, jantina, kaum maupun agama seseorang itu. Contohnya, KPM berhasrat untuk mencapai sebanyak 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas atau lebih dikenali sebagai tingkatan 5 sama ada menerusi laluan akademik ataupun laluan teknik dan vokasional yang setara menjelang tahun 2020. Berdasarkan itu, KPM telah menyediakan inisiatif dan bantuan kepada murid yang layak untuk mendapat pendidikan dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi supaya tidak berlaku sebarang keciciran. Yang kedua, equity untuk semua murid. Equity ini bermaksud jurang pencapaian akademik. Didapati bahawa terdapat 3 sebab wujud jurang equity antara pelajar bandar dan luar bandar, iaitu pencapaian pendidikan ibu bapa, purata pendapatan isi rumah dan peratusan murid menerima bantuan asas kewangan melalui KWAPM. Ketiga-tiga aspek ini telah membuktikan bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga berpendapatan sederhana dan tinggi. Oleh itu, KPM berusaha untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar serta gender bagi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih saksama di dunia. Jelaslah bahawa akses dan equity ini berkait rapat antara satu sama lain dan amat penting dalam meningkatkan tahap pendidikan yang berkualiti di Malaysia dengan menghapuskan jurang dan membuka peluang kepada rakyat untuk mendapatkan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman. Aspirasi yang seterusnya
Kualiti standar antarabangsa. Dalam konteks ini, kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebuah hub pendidikan yang bukan sahaja di rantau ini, malah diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Aspirasi Malaysia adalah untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dalam pentafsiran antarabangsa, iaitu Tim Sampisah yang telah menjadi kayu ukur kualiti sistem pendidikan negara, terutamanya dalam bidang STEM. Sebelum ini, Malaysia gagal untuk mencapai hasrat tersebut kerana murid kurang menguasai kemahiran kognitif ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Oleh itu, sistem pendidikan negara telah mengalami anjakan paradigma dan berubah dari corak hafalan kepada pengaplikasi ilmu dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang mempunyai minda kelas pertama. Seterusnya, memupuk perpaduan dan integriti dalam kalangan murid. Asimilasi sosial dan komunikasi silang budaya wujud apabila sekolah terdiri daripada murid yang mempunyai pelbagai latar belakang, sosial ekonomi, agama dan etnik. Kita amat berbangga dengan keunikan Malaysia yang mempunyai berbilang kaum seperti Melayu, India dan Cina, dan semua kaum dapat berhidup secara aman damai. Hal ini kerana terdapat nilai patriotik yang diamalkan oleh setiap warga Malaysia. Contohnya, sekolah wawasan merupakan pendekatan yang penting bagi murid belajar untuk memahami, menerima dan menghargai keberbagaian dalam sekolah maupun dalam kehidupan seharian. Selain itu, aspirasi ini juga menekankan kepada sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai keberbagaian. Sukatan pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam juga diperkenalkan dengan topik-topik bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat makmur. Aspirasi yang terakhir, pelaksanaan berkecekapan tinggi yang dapat memastikan keberhasilan murid dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Contohnya, guru dan pemimpin sekolah harus memberi tumpuan kepada aktiviti utama seperti penyampaian PDP dengan berkesan demi mencapai tahap prestasi murid yang diharapkan. Baik, sekarang kita beralih kepada hala 7 pendidikan negara. Hala 7 pendidikan sentiasa mengalami transformasi supaya sentiasa relevan dan seiringi keperluan global semasa dan pembangunan negara. Hala 7 pendidikan terkini ialah membawa bidang latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET ke arus perdana bagi menyediakan graduan TVET yang seimbang, holistik, serta berciri keusahawan dan seterusnya menjadi pekerja berkemahiran tinggi yang menyumbang terhadap produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara. Hala 7 yang seterusnya, pendidikan STEM yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik telah diperkesakan bagi menyediakan murid mengharungi revolusi industri keempat seperti kenderaan tanpa pemandu dan kecerdasan buatan. Yang terakhir, penguasaan dua bahasa dalam golongan generasi muda. Bahasa seperti bahasa Melayu adalah penting sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar di sekolah. Manakala, penguasaan bahasa Inggeris juga amat perlu bagi membolehkan mereka menguasai ilmu zaman ini dan berkomunikasi dengan lebih baik dengan orang lain. Justeru, KPM turut menggalakkan pelajar supaya mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Arab yang amat berguna dalam persekitaran kerja masa depan. Yang pasti, keberpakaian Malaysia yang unik dan warisan terbilang budaya telah menyediakan suasana yang kondusif bagi murid menguasai pelbagai bahasa dan hal ini memberikan kelebihan daya saing dan nilai tambah kepada warga Malaysia. Baik,
Sekarang, jelaslah bahawa PPPM merupakan amanah besar yang perlu dijemakan oleh setiap warga pendidik dengan penuh komitmen, prihatin dan dedikasi. Yang pasti, guru berjiwa pendidik dapat melonjakkan kualiti pendidikan negara ke tahap global. Sebaliknya, kekurangan penghayatan terhadap makna dan maklumat pendidikan dalam kalangan guru akan menjejaskan hasrat murni tersebut. Kamu mesti nak bertanya-tanya. Jadi, apakah dimaksudkan guru berjiwa pendidik? Baik, jom lihat bersama-sama kualiti dan perwatakan guru berjiwa pendidik rentetan daripada PPPM. Pertama sekali, kita lihat dari aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Untuk mewujudkan dan menjamin kesepatuan ilmu dalam bilik ajar, guru sebagai muallim hendaklah memastikan ilmu yang diajarkan itu adalah betul, bermanfaat dan tepat berasaskan sumber yang benar. Dalam erti kata lain, guru itu hendaklah banyak membaca. Bukan setakat itu sahaja, jelasnya guru mestilah menguasai sukatan subjek dan mengajar mengikut kurikulum yang disediakan. Di samping, guru juga memerlukan strategi dan memilih kaedah yang relevan supaya pengajaran dan pembelajaran adalah berkesan dan dapat mencapai objektif pembelajaran. Oleh itu, seorang guru harus bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja dengan sentiasa menguasai pedagogi yang bersifat holistik serta kreatif dan inovatif. Pedagogi membantu guru tersebut memahami prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru yang mahir pedagogi tidak akan terhad kepada pengajaran berpusatkan guru. Malah, kaedah berpusatkan kepada pelajar yang berkesan akan digunakan. Selain itu, aktiviti pembelajaran abad ke-21 juga akan digunakan oleh guru untuk mengembangkan potensi ilmu murid. Kesannya, murid dapat melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran insannya melalui PDP seperti kemahiran memimpin dan kemahiran komunikasi dan bukan hanya tahu teori saja. Seterusnya, pembentukan nilai modal insan. Bagi seorang guru yang berjiwa pendidik dan pengajar, tugas mereka bukanlah hanya mengajar kurikulum yang telah disediakan. Malah, penyebaran ilmu perlulah diperkasakan lagi dengan keazaman untuk memanusiakan pelajarnya dengan nilai-nilai murni yang menjadi teras di dalam kehidupan. Contohnya, nilai bertanggungjawab, integriti dan harga diri perlu diimplementasikan dalam sanubari murid agar tidak terjejas dalam masalah sosial yang akan memusnahkan masa depan mereka yang cerah dan menghapuskan keamanan masyarakat. Rentetan itu, individu yang bukan sahaja cemerlang dalam inteleknya, tetapi insan yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan turut dapat menyumbang sebagai pemimpin dunia, pemikir dan pencipta masa depan. Sebagai contoh, aspek kerohanian seperti pendidikan agama perlu ditekankan dengan penyemayan nilai-nilai kehidupan. Hal ini kerana semua agama yang merupakan cara hidup kita sentiasa menasihati kita berbuat baik. Umpamanya, apakah cara hidup agama yang menyuruh kita berperang dan membunuh? Memetik kata-kata ilmuwan Yahudi Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Selain itu, guru sebagai suri teladan kepada murid. Guru sebenarnya adalah petunjuk hidup kepada pelajar dengan menunjukkan akhlak mulia, perwatakan mesra dan ceria. Pada masa yang sama, usaha guru untuk menghayati nilai patriotisme amat penting untuk melahirkan golongan muda yang cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional yang kukuh dan jitu. Guru dapat merealisasikan harapan ini dengan menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara
yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan. Dengan ini, para guru akan mempunyai jati diri yang jitu, yang mana akan menzahirkan akhlak yang cantik dan indah yang sememangnya mampu menjadi contoh teladan terbaik buat para pelajar untuk mengelakkan pelajar terpesong dari landasan yang betul. Pada masa yang sama, guru sentiasa menjaga penampilan dan imej diri dari segi pertuturan, pemakaian, dan kebersihan diri agar dicontohi oleh para pelajar. Contohnya, guru yang tidak menjaga kod dan etika berpakaian yang sopan akan menyebabkan pelajar tidak dapat fokus kepada proses pembelajaran. Justru, profesionalisme guru akan hancur dan murid tidak lagi menghormati guru mereka. Elemen yang terakhir, kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan kemahiran teknologi seperti kemahiran ICT dalam PTPC untuk menarik minat murid dan memudahkan penguasaan ilmu yang hendak disampaikan. Hal ini kerana murid akan bosan apabila membaca buku teks, tetapi dengan penggunaan slide pembentangan Canva, murid akan lebih berfokus kepada pembelajaran. Justru, penggunaan teknologi dalam kelas juga merupakan cara yang baik untuk mendedahkan murid kepada kemahiran digital bagi menyediakan mereka menghadapi revolusi industri 4.0. Bukan itu sahaja, kalau kita ambil kira tentang krisis global terkini akibat penularan wabak COVID-19 yang bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran PTP secara bersemuka tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar apabila perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan terbaru, iaitu proses PTP terpaksa dilaksanakan secara dalam talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi tersedia. Contohnya, WhatsApp, Zoom dan Google Meet. Oleh itu, guru disarankan untuk memiliki tahap literasi teknologi komunikasi dan maklumat, iaitu ICT dalam konteks pendidikan masa kini. Apatah lagi, pembelajaran dalam talian sudah pun menjadi keadaan biasa sebelum penularan wabak bagi negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan China. Kesiapsiagaan ini akan dapat dilihat kemantapannya dari aspek pengajaran, pentafsiran dan penyampaian ilmu dalam talian. Walaupun e-pembelajaran masih amat mencabar bagi para pendidik maupun pelajar, perkara yang paling penting ialah guru tidak boleh hilang semangat untuk menyampaikan ilmu supaya pelajar tidak hilang semangat untuk menimba ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik merupakan pemboleh ubah dalam merealisasikan PPPM untuk melahirkan generasi berkualiti, inklusif dan bermotivasi untuk mengharungi cabaran masa depan. Namun, guru kini sama ertinya dengan pengajar apabila melihatkan realiti profesion pengguruan hari ini. Rata-rata, para guru hanya